Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Faris bin Ismail. Nombor matrik ID 83053014531501. Subjek kod CBBR 4106 bagi program Bachelor of Information Technology with Honours iaitu BIT daripada OUM Ipoh Learning Center. Jadi saya merupakan mengambil subjek akhir iaitu projek akhir saya iaitu Office Asset Online Inventory System ataupun dalam bahasa Melayunya sistem pengurusan aset, di mana pengurusan aset saya telah didaftarkan pada Januari tahun 2002. Saya akan memperkenalkan dan di sini saya akan memperkenalkan dan terima kasih juga kepada supervisor saya iaitu pensyarah Encik Jali Cik Jil bin Ahmad yang merupakan pensyarah daripada OUM dan juga pensyarah daripada Universiti Teknologi Petronas UTP Ipoh Perak. Okey, latar belakang beliau adalah seperti berikut. Beliau merupakan pelajar daripada Universiti Putra Malaysia yang mengambil subjek iaitu Computer Science, dan tesis dia merupakan application A timetabling system dan juga autonomous system. Okey, beliau berpendidikan di Universiti Putra Malaysia dan kepakaran beliau adalah daripada segi major network, programming system dan juga major computer science. Di sini saya begitu terharu kerana dan saya rasa bersyukur kerana Encik Jil sudi mengambil saya untuk berbincang dan menjadi pensyarah, menjadi supervisor saya untuk menyiapkan bantu kawan saya untuk menyiapkan projek akhir saya bagi sistem pengurusan aset. Okey. Uh, Okey, yang pertama, okey kita intro berkenaan dengan nama projek ini iaitu sistem Office Asset Online Inventory System ni. Kenapa saya memilih tajuk ini adalah kerana sistem ni berteraskan online system iaitu dia adalah merupakan inventory aset komputer. Kita akan meminjam beberapa alat perkakasan komputer untuk pengguna meminjam melalui pentadbir sistem lah, iaitu saya. Okey, bagi objektif secara spesifiknya ialah ia untuk mengoptimumkan usage penggunaan Office secara optimum, dan seterusnya adalah dia akan provide sebagai automatic reminder iaitu pengguna akan menerima notifikasi secara email rasmi melalui peralatan perkakasan komputer apa yang mereka pinjamkan. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk notifikasi tersebut dan seterusnya adalah uh, tools ataupun peralatan ataupun software yang saya gunakan dalam MyPHP, pseudocode, Zim dan Programming Language. Okey, bagi pseudocode saya menggunakan Visual Studio Code yang telah dibincangkan bersama oleh pensyarah iaitu supervisor saya menggunakan Visual Studio Code untuk mempelajari untuk bina sistem, dan yang seterusnya adalah pengkalan data iaitu database menggunakan XAMPP, dan seterusnya programming language saya menggunakan Java, JavaScript, CSS dan HTML. Okey, ruang masa yang diberikan selama 2 semester. Dalam 2 semester saya telah berbincang dan mendapat nasihat serta arahan daripada pensyarah yang telah memaklumkan kepada saya berkenaan dengan sistem tersebut, iaitu dalam tempoh 8 bulan daripada tahun ini Januari hingga Ogos, di mana 2 bulan pertama Januari dan Februari saya telah membangunkan pengkalan data iaitu database dan telah menguji, cuba dan try menggunakan error, dan alhamdulillah database dapat dilaksanakan secara berkesan. Untuk tempoh Mac, April, Mei dan Jun, iaitu dalam masa 4 bulan saya telah menguji dan membina
Satu laman web base iaitu localhost bagi sistem pengurusan aset ni, di mana kita akan membina interface web design ni dalam tempoh 4 bulan bersama-sama untuk disinkroniskan, untuk diuji cuba bersama dengan database iaitu XAMPP dan juga localhost XAMPP dan juga Visual Studio untuk buat binaan bahasa Java. Okey, dan seterusnya pada bulan 7 dan 8 saya banyak menghabiskan pada projek dokumentasi untuk membuat carta alih dan keberkesanan untuk sistem tersebut, dan pada bulan 8 kita terus finalizekan untuk menguji kepada user dan kita dapati pengguna telah berpuas hati untuk menggunakan sistem ini. Okey, bagi yang pertama, kita telah menyiapkan sistem pengurusan aset iaitu inventory online system. Jadi untuk user, okey, yang pertama kita akan cuba pada user. Okey, user yang telah belum daftar, kita akan masuk kepada sini, tekan sini. Okey, kita akan daftar dia. Okey, kita akan bubuh contoh. Okey, kita bubuh nama. Okay, kita bubuh email pekerja dia. Tangan. Keterlaluan. Okey. Bagi sistem pengurusan aset bagi daftar pengguna baru, untuk user kita akan daftarkan melalui ID pekerja, nama pekerja dan email pekerja. Ketiga-tiga item ni hendaklah diisi kerana dia adalah mandatory. Sekiranya tidak isi, dia akan menjadi error, ataupun kita akan tulis pada kata laluan dan sahkan kata laluan dan merupakan adalah mandatory. Okey, kita akan daftar. Kita akan klik pada daftar. Okey. Kita kat sini ID pengguna telah pun wujud. Okey. Jadi ID pengguna telah pun wujud. Jadi pengguna telah pun ada. So kita akan terus pergi ke sistem ni lah. Okey, terus masuk sini. Kita masuk. Satu. Kita masukkan dia punya kata laluan. Okey, kita log masuk. Okey. Okey, selamat datang Syikir. Daripada sini user boleh meminjam beberapa perkakasan, iaitu contohnya seperti yang tertera ni, CPU, portable system, projector, Logitech PC camera, dan juga laptop. Okey, semua barang-barang ni boleh dipinjam oleh user tersebutlah atas nama Ashikin yang kita telah uji cuba tadi. Jadi untuk user hanya barang perkakasan komputer yang tertera di sini sahaja, dalam sistem ini saja untuk user meminjam perkakasan komputer tersebut. Okey, setelah begini kita masukkan dalam troli. Okey, kita ambil satu contoh. Kemudian kita scroll ke bawah. Jadi setelah kita nampak ID, serial nama barang. Okey, iaitu dia punya nombor ID barang ni, itu nombor aset, nama barang Asus Vivo 14, dia punya saiz laptop ni. Jenis barang adalah laptop. Lokasi barang di bahagian khidmat pengurusan, iaitu di bahagian aset yang menyimpan barang perkakasan semua peralatan komputer tersebut. Okey. So daripada sini kita akan pinjam. Okey, kita akan pinjam, kita tunggu. Okey, di sini akan tertera aset telah disimpan, data pinjaman bermaksud atas nama Ashikin yang meminjam satu unit laptop telah pun disimpan ke dalam sistem. Jadi notifikasi dia akan tertera dekat rekod pinjaman sedia ada. Okey, kita tengok pada rekod pinjaman sedia ada. Kita tengok dia akan minjam. Okey, di sini Okey. Jadi dia telah meminjam barang tersebut pada 31 hari bulan hari ini, dan dia akan pinjam 7 hari bulan, tempoh masa yang telah diberikan selama 7 hari. Okey. Okey, kita akan cek pada notifikasi inilah, email ni. Okey, kita akan cek email dia. Okey, kita akan cek. Okey, notifikasi pinjaman aset. Okey, kat sini. Okey, nampak? Dekat sini, dalam sini akan tertera dengan
nama Puan Nona Ashikin, dia telah meminjam aset LP001 Evo daripada Jaib pada hari ini, dan dia akan pulangkan pada atau sebelum 7/9 tahun 2022. Okey. So dekat sini dah tertera dah pada nama itu, dan yang ini untuk user pinjam. Okey. Yang seterusnya adalah untuk kita uji cuba pada user ID admin, iaitu saya lah. Okey, kita akan try. Okey, ni ID. Okey, sistem ni bagi pada paparan muka masuk. Okey, di sini ada kata laluan, kita masuk kata laluan. Okey, sini ada button untuk log masuk. Kita log masuk. Okey, di sini atas nama saya lah. Okey, nama saya Muhammad Farid bin Ismail. Okey, barang ni semua yang ada barang perkakasan komputer yang berada di aset di bahagian khidmat pengurusan. Okey, di sini ada bahagian khidmat pengurusan di pada paparan laman utama. Di laman utama juga, kalau kita scroll ke bawah dalam sistem, kita akan nampak ID, serial barang, nama barang, jenis barang, lokasi dan tindakan. Okey, dekat sini juga ada admin, juga ada senarai semua nama untuk pengguna yang nak hendak dipinjam. Okey. Okey, nama sebagai yang nak dipinjam. Okey, sebagai contoh kita ambil satu nama. Satu nama kita ambil nama Nah. Okey, bagi dia dia hendak meminjam satu item, kita bagi dia pinjam satu barang. Okey. Okey, user hendak meminjam satu barang atas nama Ana Mahana. Tadi kita cari nama Ana Mahana, dia meminjam portable PA system, nombor siri portable PA system, ID nombor 24. Di bahagian sekarang ni barang ni daripada khidmat pengurusan. Kita tengok Puan Mahana ni pinjam, ke mana dia pergi. Okey. Okey, aset telah disimpan data pinjaman. Okey, kita pergi kepada rekod peminjam sedia ada. Okey, kita scroll kepada bawah. Okey, bahagian khidmat pengurusan. Okey, dia akan pinjam bagi pengurusan pada 31/8 tahun 17/9 tahun 2022. Okey, kita akan semak daripada email lah. Notifikasi ni akan sampai kepada email admin lah. Okey, kita akan semak. Kita akan semak pada ni, akan dapat notifikasi ni lah. Okey. Okey, Puan Ana Mahana telah meminjam satu unit aset PA portable system jenis dan jenama pada hari ini, dan dia akan pulangkan pada atau sebelum 7/9/2022. Bermaksud segala user yang meminjam segala barang perkakasan komputer akan akan dimasukkan ke dalam sistem pengurusan aset ni, akan di-generate ke email, ke email inilah, ke email email rasmi yang mengatakan dia pinjam pada barang inilah. Okey. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan uruskan pinjaman, di mana pada sini tertera nama peminjam-peminjam yang telah meminjam barang-barang perkakasan komputer serta senarai-senarai yang ada di lokasi aset lah, barang-barang komputer tersebut. Okey. Sekiranya hendak menambah item, sebagai contoh external pen drive sebagai contohnya, kita boleh masukkan serial number kat sini untuk kita create sendiri. Kita masukkan number asset, sebagai contoh kita namakan dia sebagai pen drive, dan kita masukkan jenis asset pen drive, kita boleh pilih gambar dan kita akan letak di bahagian khidmat pengurusan, dan seterusnya sama ada di lokasi aset ataupun dipinjam. Sebab semua barang-barang perkakasan komputer hendaklah dipinjam, bukan dibagi terus. Okey, kita akan uruskan pinjaman. Lepas tu kita akan tambah dan uruskan pinjaman. Okey, di sini ada beberapa user yang hendak meminjam barang. Di sini ada semua user-user dan termasuk di bahagian lokasi peminjam lah. Kita ambil contoh macam macam Encik Azam daripada bahagian penyelidikan. Macam Puan Nomila daripada bahagian pendidikan. Okey, sekiranya kita buat notifikasi
ataupun hendak buat kemas kini, kita perlu klikkan nama beliau. Okey, kita sebagai contoh kita klik pada Puan Asmida. Okey, dekat sini kita dah nampak. Okey, sekiranya hendak untuk meminda ID ataupun nama peminjam atau email peminjam, contoh kita boleh pinjam lah, ataupun dia ada bertukar jabatan, kita boleh klik pada ni. Ada beberapa jabatan, sekiranya beliau nama user ni pindah ke jabatan lain, kita akan klik lah ke jabatan lain. Lepas tu kita klik pada kemas kini. Okey. Yang seterusnya adalah sejarah pinjaman. Okey, di sini tertera dengan sejarah pinjaman, di mana peminjam semua telah segala apa yang user pinjam, pengguna pinjam akan disimpan dalam di dalam sistem ni lah. Okey. Okey, yang seterusnya adalah rekod peminjam sedia ada, di mana rekod peminjam sedia ada ni, okey, dia ada tertera tarikh dengan bahagian masing-masing lah. Okey, di bahagian masing-masing. Okey, okey. Macam contoh Puan Ana Mahana dia pinjam portable PA system. Ke mana dia pinjam barang ni? Dia pergi ke Institut Tadbiran Islam Perak, Intim, di bahagian Intim lah. So, okey, kita ambil yang atas sekali contohnya. Okey, Encik Ahmad Izwani daripada Khidmat ni dia meminjam CPU pada 21 dan dia akan pulang pada 22 hari bulan. Okey, 22 hari bulan, tarikh untuk dipulangkan telah pun due date. Tarikh hari ini pun 31 hari bulan. So dia akan tertera dengan warna merah. So kita pihak pentadbir ataupun admin akan memaklumkan kepada pengguna atas nama Izwan ni untuk memulangkan barang tersebut dengan segera, ataupun diberi pilihan sama ada pengguna untuk melanjutkan pinjaman perkakasan komputer tersebut. Kalau beliau ingin kalau pengguna ingin melanjutkan pinjaman tersebut, kita klikkan lanjutkan ni. Okey, kita tengok apa akan jadi. Kita tengok kita klik pada lanjutkan. Okey, dia akan hilang pada warna merah tu dan akan tertera dengan notifikasi pinjaman aset telah dilanjutkan kepada 7 hari. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan data. Okey, segala web page berkenaan dengan uruskan pinjaman laman utama ni, kita telah simpan semua data ni ke dalam localhost dalam XAMPP. Okey, kita akan cek satu-satu. Okey, my PHP admin. Okey, di mana dalam asset. Okey, contoh bagi data. Okey, dekat sini kita boleh generate report ID atau semua sekali, termasuk pinjaman apa semua. Kita boleh generate semua ni dalam bentuk PDF ataupun CSV. Kita ambil sebagai PDF contohnya. Okay, kita akan buka PDF. Okey, di sini ada tertera dengan dalam bentuk PDF lah. Barang perkakasan komputer semua sekali. Dia punya type, image, location, status, nama peminjam lah, daripada bahagian mana. Ataupun kita boleh generate dalam bentuk CSV. Okey, kita boleh generate bentuk CSV. Okey, kita akan buka. Okey, dekat sini. Okey. Okey. Yang ini yang kita akan pinjam barang ni. Okey. Okey, segala barang perkakasan komputer kita telah generate report, semuanya ada dalam file ni. Okey, kita ambil contoh sebagai nama Puan Ana Mahana yang kita ambil tadi, pinjam komputer daripada Institut Tadbiran Islam Perak. Dia pinjam pada hari ini dan dia akan pulang pada 7 hari bulan 9 ini. Begitu juga nama Ahmad Izwan tadi, dia lanjutkan, dia akan pulang pada 4 hari bulan 9. Okey. So yang ini adalah salah satu mengapa kita bangunkan sistem ni, kerana objektifnya jelas untuk mengurangkan penggunaan kertas, kerana kita bersedia maklum kertas mudah hilang ataupun mudah terkoyak apa semua. Jadi kita bangunkan sistem ni untuk simpankan segala database yang kita telah buat untuk pengguna, untuk kita simpan rekod semua ni dalam database. So dalam sejarah pinjaman pun kita boleh nampak
dari sini pun kita boleh cek melalui peminjam, senarai peminjam, iaitu sejarah semua ni lah. Yang ini dalam database, lepas tu status, okey, dia punya type apa semua. Dia punya data ni termasuk dengan nama user, nombor IC apa semua. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan berkenaan dengan Visual Studio Code, iaitu bahasa Java yang telah saya bina untuk bangunkan sistem pengurusan aset ni. Okey. So daripada sini kita akan nampaklah bahasa ni. Okey, segala ni dia akan berhubung kait dengan database dan dia terus bercakap dengan sistem ni lah. Apa pun dia akan keluar daripada sini. Okey. Secara ringkasnya, penggunaan ini, penggunaan sistem pengurusan aset ni telah memudahkan pengguna user untuk meminjam segala peralatan komputer untuk memudahkan pihak pentadbir untuk mengenal pasti siapa yang pengguna pinjam barang perkakasan komputer tersebut, dan seterusnya kita akan dapat mengenal pasti tarikh yang dia pulangkan melalui notifikasi email rasmi yang telah kita dapat dan juga pengguna terima. Okey, dan yang seterusnya kita dapat mengurangkan penggunaan paper, dan dan kenapa kita buat sistem ni, salah satunya adalah kita pun sedia maklum di tahun sebelum ini, 2 tahun sebelum ni kita telah pun mengalami sistem pandemik COVID-19, dan kita telah uh, dalam situasi PKP. Jadi agak sukar untuk pengguna untuk meminjam barang komputer tersebut. Dan sekiranya user meminjam barang tersebut dengan menggunakan sistem yang lama, menggunakan kertas, berkemungkinan kertas boleh hilang dan kita tidak dapat mengenal pasti siapa yang meminjam barang tersebut. Ini agak sukar dan menyusahkan pentadbir ataupun yang menguruskan bahagian aset komputer itu sendiri. Jadi kita bangunkan sistem ni untuk memudahkan dan mengatur carakan dengan lebih baik dan berkesan bagi pengguna, pentadbir sistem dan juga pengguna aset itu sendiri. Jadi secara keseluruhan semua objektif yang telah saya buat telah pun tercapai. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada supervisor saya Encik Jali kerana memberi ilmu dan tunjuk ajar kepada saya selama ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.